Bunga betina itu Macam mana kita nak kenal bunga betina? Biasanya melon manis Terengganu ni, bunga betina dia akan duduk di pada setiap, keluar pada setiap sulu. Dan di belakang ni ada macam biji lah. Assalamualaikum awak-awak, Ahmad. Okey awak-awak, hari ni kita nak buat satu perkongsian berkaitan dengan melon manis Terengganu. Okey, melon manis Terengganu ni kira baru ni saya pernah buat perkongsian kan dalam dalam bulan puasa kot. Masa tu masa buah. Tapi kali ni saya pergi ke ladang TKPM Peradong tu. Tepat ladang melon manis lah di Peradong Mane. Dia dalam proses baru tanang lah, proses baru tanang. Maknanya saya jumpa dengan ayahku tu. Ayahku tu kabar saya, dia kata, "Mak, buat lah sekali lagi yang perkongsian pasal lemon ni, melon manis Terengganu ni." Saya kata boleh ayahku, tak ada masalah. Kalau nak buat tak ada masalah. Tapi ayahku kena kongsi satu ilmu yang memberi manfaat kepada orang nak tengok YouTube ni. Subscriber saya dan petani-petani ataupun siapa-siapa nak menceburi bidang pertanian boleh tengok. Maknanya boleh menggunakan ilmu tu. Secara tak langsung dia memberi manfaat. Saya khabar ke ayahku. Ayahku kata beres mak. Dia kata dia nak bagi ilmu cara pendembungaan melon manis Terengganu. Saya rasa kita ni ramai ni makan dia boleh help. Maknanya makan tahu lah. Biasa makan tu biasa lah makan. Tapi cara proses dari segi tanam dia, macam mana dia buah, cara pendembungaan dia tu jauh lah kita tak tahu. Saya pun gitu kau. Bukan kata korang, saya sendiri pun sama je boh. Jadi boh, untuk perkongsian kali ni, baru ni saya pergi dan saya suruh ayahku tunjuk cara pendembungaan. Dan ayahku tunjuklah cara pendembungaan tu. Rupanya boh, dia ada bunga melon ni, dia ada bunga jantan dan bunga betina. Tengok Allah Ta'ala punya ciptaan kau. Mesti berpasangan. Jantan dan betina. Ada bunga jantan dan ada bunga betina. Cuma hanya orang yang tahu je boleh membezakan yang mana jantan dan yang mana betina. Jadi dalam perkongsian kali ni, ayahku akan tunjuk beza. Yang ni bunga jantan, yang ni bunga betina. Okey, itu satu hal. Yang kedua pula, melon manis yang ayahku tanam ni lebih kurang dalam bulan 8 ni mungkin dah masuk lah. Maknanya sekarang ni dah buah dah. Alhamdulillah, buah saya pun tengok dah buah dah lebih kurang dalam besar ni ada lah. Maknanya cuma dah masuk lagi. Dalam bulan 8, tengah ataupun akhir bulan 8 start harvest. Masa tu awak-awak, siapa yang rasa nak makan melon manis Terengganu, bolehlah PM ayahku ataupun WhatsApp dia ke, telefon lah senang boh. Saya akan letak nombor telefon ni nanti. Boleh lah terakor orang. Dia ada beberapa grade. Yang saya tahu grade B, C dan D. Grade B, A dan premium. Dia harga dia antara RM4 hingga RM10. Yang premium tu boh, dia besar. Dia memang besar. Dan dia comel lah, perfect. Dari segi kulit dia, maknanya dia punya, kalau kita tengok tu comel. Boleh lah kalau awak-awak nak buat hantaran kahwin ke, nak beri hadiah kepada siapa-siapa ke, maknanya comel lah. Lepas tu kalau nak makan pun memang best lah pasal dia besar dan dia sangat manis. Okey. Lepas tu satu lagi, melon manis ni dekat TKPM Peradong tu dia ada banyak kemah kot lah. Satu kemah tu kurang-kurang dalam 1,500 pokok. Jadi setiap musim dia akan keluarkan 1 tan lah. 1 tan. Dan dalam, maknanya satu ladang tu banyak boh, bukan 1 tan saja, bertang-tang lah. Banyak lah. Maknanya kalau awak-awak nak beli untuk jual balik pun boleh, tak ada masalah. Lepas tu yang paling penting sekali, tengok lah ilmu ayahku yang akan ayahku kongsi dengan kita ni. Pasal ilmu ni boh, kalau awak-awak pergi kat ayahku, jumpa ayahku, boleh tak ajar saya cara pendembungaan ni? Saya tak tahu sama ada ayahku ajar ke tak. Tapi ayahku ni memang jenis orang yang baik, dia ajar. Tapi mungkin awkward sikit lah, maknanya janggal sikit lah. Awkward tu mungkin nak cakap putih ingat tak tahu. Maknanya rasa janggal lah. Maknanya sok mau. Kalau awak perasan banyak video saya, kalau saya cakap ini, maknanya tu big out. Maknanya tak tahu lah, memang jadi tabiat saya kalau cakap. Makna tu memang penting. Maknanya gitu, tak ada maknanya. Okay, awak-awak jangan sembang banyak-banyak lah. Jadi kelalut-lalut pula.
Dan segi dalam video ni lagi saya tak akan letak muzik sangat lah, pasal ramai subscriber saya khabar mak muzik ni serabut tak dengar mak khabar benda tak dengar lah orang cakap dalam ni tak payah letak muzik bosan lah apa. Jadi saya tak letak sangat lah muzik, tempat-tempat tertentu je saya letak. Tempat cakap saya tak letak. Saya bukan benda saya letak background muzik tu takut orang bosan tapi dah kalau ramai yang kata serabut, jadi kita tak payah letak lah. Sebab saya lebih pentingkan subscriber dan penonton saya daripada benda yang saya rasa. Itu. Jadi awak-awak, jom lah kita layang cerita pasal Yohku ni. Pasal cara dia tanang, daripada dia tanang anak pokok melon manis, sampailah sekarang ni dia buat penembungaan. Ilmu penembungaan tu boh penting boh untuk orang-orang yang baru mula-mula nak berjinjang dengan bidang ni lah, mana melon manis, tanam melon manis ni lah. Jadi dia kena ada ilmu penembungaan ni. Sebab selain pada penembungaan secara manual gini, kita boleh guna keluluk, tak ada masalah tu. Tapi ilmu basic ni kena ada boh. Nak harap ke keluluk 100%, keluluk pun tak gerak boh. Bukan sikit pokok. Jadi kita kena buat sendiri. Ambil bunga jantan, pergi colek-colek kat bunga tina. Ni kita nak nampak, ni kita nak tengok cara macam mana boh. Alright boh. Lepas tu ayahku akan bagi kau tips macam mana nak pastikan buah tu besar. Sebab satu tangkai pokok tu dia akan keluarkan banyak buah. Jadi tahulah ayahku akan tunjuklah dalam video kali ni boh. Jadi awak-awak layanglah. Jika bermanfaat, share lah. Semoga bermanfaat semua Okey awak-awak, terima kasih. Jom kita pergi layang. Hari ni kita ada di, ni boleh kata ladang lemon manis Terengganu lah, secara mudahnya di Peradong. Kita nak kongsi berkenaan dengan cara tanaman buah melon manis ni. Antaranya Pokku bersedia berkongsi dengan kita hari ni berkaitan macam mana cara untuk pendebungaan tu. Manis Terengganu tu jadi buah. Jadi tu satu ilmu yang hebat boh. Tak semua orang tahu tu. Jadi saya tak mau cakap banyak. Jadi kita layanglah video ni. Semoga memberi manfaat. Satu ni bunga betina. Bunga betina tu Macam mana kita nak kenal bunga betina? Biasanya melon manis Terengganu ni bunga betina dia akan duduk di pada setiap keluar pada setiap sulu. Dan di belakang ni ada macam biji lah. Kan? Okay. Bagi bunga jatang dia akan duduk antara pelepah dengan batang. Ni bunga jatang. Okay. Setiap pelepah dia akan keluar bunga jatang. Dia tak ada bulat bawah. Dia tak ada kosong dia tak ada. Bunga jatang ni. Jatang. Jadi kita tu caranya rebut bunga jatang di pokok yang lain. Okey. Buat macam ni. Allah Akbar, semula mak. Okey. Kita akan ambil bunga jatang dari pokok yang lain. Ini tujuan untuk pokok. Okey, dapat macam tu. Cuma kita sentuh je pada bunga betina. Gitu je. Semudah tu je. Dan kita cuba potong sini. Tinggalkan selah daun. Tidak dia pergi ni. Potong. Okey. Ataupun ni pokok satu lagi. Ini bunga betina juga. Betina. Tah je situ. Satu yang. Jadi insya-Allah dia akan jadi buah. Buah. Sekiranya kalau kita nak buah tinggi ni lah. Tu je. Itu dia cara dia. Betina lagi kan? Betina yang. Kita dia ambil sini ada benda bulat tu.
ambil bunga jatang di pokok yang lain. Tujuan untuk kena ambil pokok yang lain lah. Melidakkan supaya penyakit tidak tu lah. Touch ini. Touch itu je. Kita potong ujung ni, tinggal ada selah daun supaya dia tak pergi jauh lagi. Dan baja tak habis lah. Mana untuk satu benih jatang tu dua tiga pun tak apa. Tak apa. Tidak. Tapi kalau nak sedap, selah. Selah. Ni bunga betina. Bunga betina. Okay. Biasa kita ambil sulur sebelah, 3 belah macam itulah. Kita kalau saya buat sulur tinggi lah. Tinggi sikit. Untuk memudahkan kita habis nanti. Kita keluarkan kelompok dia. Dia biasa pakai saut tangan ni. Saya sekadar tunjuk je kau. InsyaAllah dia akan jadi buah. Kalau dia buah. Dan bila dia berbuah, dia akan jadi ni. Dah jadi buah. Jadi buah ni. Dan bunga tu jadi kecuk itu. Dia akan hingga ke besar buah ni. Kelompok ni akan kering, duduk di butuk dia. Okey. Dan usia pokok ni lebih kurang dalam 35 hari. 35 hari. 35 hari. Biasa dah kita boleh tengok nampaklah buah. Sekiranya dia tak jadi buah di bawah ni, ini yang besar buah kan. Okey. Sekiranya kata tak jadi, peluang untuk jadikan buah dia lagi ni. Ada di atas. Atas ni. Tapi kalau katalah dah rasa okey yang tu, umur 40 hari, kita terus buang. Buang yang tu, yang lain-lain. Buang semua. Buang semua. Dia untuk benda aku? Tujuannya untuk besarkan buah ni dan tak mempengaruhi pokok ni tidak terlalu habis banyak baja dan memberi cahaya pada dia. Buah ni akan besar. Buah ni akan besar. Kalau dia banyak dia kena kongsi lah. Macam ni dia duduk takar rendah ni. Kita tak berapa galak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia cara bilang takar. Macam saya kata tadi, dia diisukan 9 ke atas lah. Cuba bayang buah tinggi ni. Jadi cuba bayang kalau buah sini, senang ambil. Senang ambil. Cuma ada perbezaannya melon manis dengan ni setakat ni lah, setakat pengalaman saya. Sekiranya nuk bawah pada 9, bawah ni bawah takar 9, buah dia agak bulat, naik. Tapi sekiranya ke atas melebihi 13-14 nuk, dia agak bujur sikit. Gitu. Bujur sikit. Dan berat di atas. Buah yang dizahirkan atas, insya-Allah berat. Lebih berat. Lagi besar. Dah lebih besar. Yang ni dia bulat berongga. Sehingga bila kita letak dalam baldi air, dia akan timbul. Gitu. Yang ni akan tenggelam. Padak betul. Jadi kalau kita jual ikut kilo, saya cadangkan petani simpan buah agak atas sikit. Dan ni apa duduk bawah aku? Jadi bawah. Jadi bawah. Dia jadi bawah dah. Di bawah kita malah. Biarlah. Boleh kalau nak buang ni kita. Tapi saya buang dalam sendirian. Biar je lah dah jadi buah besar dah tu. Kalau nak menarik tanam melon buah melon manis ganu ni, maksudnya kalau nak atur buah menarik, kita kena kacuk tangan manual. Kita sebab straight kan. Katalah kita nak 10, mak kita pinggang kita. Dalam setiap sulur yang bunga yang ada arah pusat kita ni kita kacuk. Kita kacuk. Jadi maka alhamdulillah mungkin Tuhan bagi rezeki aja buah tanam aja. Jadi senang kita nak harvest lah. Menarik orang tengok. Kalau kita bagi keluluk, dia akan kacuk semua. Terpulang kepada petani tu nak pilih buah. Nak pilih mana. Kalau kita bagi keluluk yang kacuk lebih kurang Kalau kita lambat sikit lebih pada 40 hari lebih, buah besar lah kita. Dan kalau kita lock 2-3 biji tu, buah tak akan besar mana. Cadangan ni maksudnya zakat kita ni memang buah sebiji. Buah sebiji je. Buah mungkin sebiji sepokok. Kilo 500, 1,5 lah. Ayah aku pernah dah biar je buah dalam 2-3 kes sepokok. Mana jadi dia? Jadi yang ni? 3 biji pun 4 biji. Tapi buah tak besar. Buah boleh dalam 700-800 gram. Berbanding kalau buat suti berapa gram? Suti mungkin boleh pergi secah 1 kilo 5 hingga 2 kilo. Banyak beza. Puas hati awak suti. Yang tu menjadi premium lah. Grade premium lah. Grade premium 1 kilo 5 ke atas tu adalah grade premium. Okay, aku untuk pokok-pokok Ayahku ni anggar orang bila? Bulan berapa agak-agaknya dah boleh masuk lah? Kalau ikut jadual tanaman kita ni, kita jatuh benih pada akhir bulan 5, insyaAllah lah. Pada awal akhir bulan 7 ataupun awal bulan Ogos nanti akan keluar hasil. Keluar hasil. Umur pokok lebih kurang 65 hari ya. Untuk dalam ni saja berapa pokok aku? Kita ada sebanyak 3,000 pokok melon manis Terengganu. 3,000 pokok. Dan kita cuba buat satu kata eksperimen dekat lebih kurang lah. Kita buat pasaran tanaman.
Kita tak cuba buat tak sama. Maksudnya ada 1000 pokok tanam hari ni, lepas tu kita bagi masa dalam seminggu lagi kita tanam balik dan seterusnya lah. Jadi kita nak cuba tengok daya tahan pokok ni adakah dia boleh mampu mengawal penyakit. Sekiranya pokok yang ada dalam rumah ni tidak sama, maksudnya tidak sama tarikh semayang. Jadi mungkin awal akhir bulan 7 nanti ada hawa, lepas tu awal bulan 8 ada lagi, pertengahan bulan 8 ada lagi. Jadi mungkin 4 peringkat. 4 peringkat. Saya cubalah sebab saya pengalaman sebelum ni difahamkan melon manis ni kalau nak tanam 3,000. Tanam seketok. Jadi kita cuba tengok sekiranya berjaya. Mungkin masalahnya air baja lah, sebab kita pakai fertigasi. Kalau masa tu baja 2.5 semua lah. Jadi kita kalau nak buat minum tu banyak kerja lah pula, nak tutup buka. Tanda paling cepat bulan 7 ni lah, insyaAllah. InsyaAllah akhir bulan 7. Akhir bulan 7 ada buah dah. Mana orang nak makan boleh mari lalu dah ni. Di TKPN Peradun insyaAllah akan bermula pelangsilan ni akhir bulan 7 dan bulan Ogos paling banyak. InsyaAllah buah melon manis Terengganu. Okey, terima kasih aku atas perkongsian. Salam. Aku salam dulu. Boleh bagi salam kali lagi. Assalamualaikum, bagi salam kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Datang ke ladang lah. Mana siapa nak mari aku umum lalu. Kita mengalu-alukan lah kepada rakan-rakan tani ataupun orang yang gemar makan melon manis Terengganu, yang dah pernah makan dan bila yang belum makan, belum mengetahui, kita mengalu-alukan lah untuk tengok sendiri macam mana aktiviti untuk menzahirkan menjadikan buah melon manis Terengganu sebiji sepokok daripada semai hinggalah ke hawa. Ayahku, okey, soalan cepu masa. Anda katalah kalau ada orang nak tanam melon manis ni, dia boleh ke tanam walaupun duduk kat lain negeri lain maksudnya? Macam mana? Kita di bawah, sebenarnya melon manis Terengganu ada satu koperasi pengusaha melon manis Terengganu Berhad, itu ringkasnya Komek lah. Dan alhamdulillah saya diberi amanah sebagai pengurusi. Kita dah masuk tahun ketiga penubuhan koperasi. Jadi di sana kita diberi amanah oleh Jabatan Pertanian untuk mengawal penjualan benih dan serta penjadualan tanaman melon manis Terengganu. Jadi setakat hari inilah saya difahamkan benih melon manis Terengganu yang dibekalkan oleh satu syarikat daripada Kuala Lumpur, itu GWG, hanya diperuntukkan untuk penanam ataupun pengusaha di Terengganu sahaja setakat hari inilah. Walau bagaimanapun, saya difahamkan banyak orienti yang seakan-akan melon manis Terengganu. Cuma dari segi crunchy dia, kemanisan ni, kelebihan dia lebih kepada setakat ni melon manis Terengganu lah. Yang lebih crunchy, lebih manis dan colour dia orange, menarik lah. Itu je lah. Dan memang buat masa ni benih ni tidak akan dibagilah kepada penanam-penanam di luar daripada Terengganu. Apa-apa maklumat lain boleh kau ayah kuah tanya apa semua kan. Sekiranya ada kemuskilan, ada permasalahan nak tanam atau apa-apa, kita boleh membantulah. Kita tidak kata segan silu, kita senantiasa memberi tunjuk ajar atau pemandangan, kita berkongsi. Bukan kata kita ni hebat, cuma kita mendahului pada mereka yang belum buat lah. Kita boleh kongsi insyaAllah. Okey, aku terima kasih. Kamu selalu kena buang tu aku. Kalau rasa tak percaya, tinggal 2 3 gotir tu tinggal. Ni buah, ni buah. Buang lah ke? Dia tinggal ni. Tinggal. Lain buang. Tapi biasanya umur 45 hari, 41 hari baru kita buang. Mana tinggal sutik je aku. Tinggal sutik je. Ni kalau ni baik. Ni pokok baru lah ni. Ni pokok baru. Kita cuba duduk bersama dengan pokok yang lama. Maksudnya beza pokok ni lebih kurang dalam 15 hari lebih ni. Okey. Yang ni belum berbunga lagi, belum keluar suluh lagi. Kan? Ni. Ni baru 12 hari. Ni. Dekat ni 12 hari. 12 hari. Okey, awak-awak, sampai sini je lah perkongsian kita kali ni pasal melon manis Terengganu. Okay, sekarang ni kerja kita tunggu buah dia masuk je. Bulan 8 ni masuk, kita akan buat video yang baru pula berkaitan dengan buah masuk pula.
Cuma untuk sekarang ni saya dah bagi nombor telefon tu. Awak nak tanya ke, nak belajar ke pasal melon manis ni daripada pokku, awak telefon je. Nak kabur awal ke, nak tepuh buah ke, boleh dah. Sebab bulan 8 ni musim harvest dah. Okey awak macam biasalah. Maknanya komen, like, benda tulis je, subscribe. Dan kita jumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.